Mana kita telah kembali kepada kekafiran. Kembali kepada kekafiran. Kita lihat, alhamdulillah kalau sekarang ni saya lihat fenomena sekarang ini, kita lihat artis artis ni dia dah ramai dah pakai tudung. Artis. Allah Alam pakai tudung kerana rambut dia tak elok ke? Pakai tudung kerana mungkin dia malas nak berfashion rambut ke sebab banyak sangat habis duit, ataupun dia trend ke sekarang ni sebab tudung macam-macam tudung. Tengok tudung lilit sana, lilit sini. Mana tengok orang boleh cantik, dia nak cantik kena pakai tudung, wallah alam. Tapi ramai dah pakai tudung. Apa yang kita nak sebut? Mereka ini kalaulah bukan pakai kerana Allah, takut nanti mereka ni akan kembali kepada sesuatu yang besar. Inilah macam orang kembali kepada kekafiran, kembali kepada maksiat. Kalau dulu tak pakai, dengan pakai balik. Tengok lepas pakai job tak banyak pula. Orang tak panggil untuk untuk drakor, orang tak panggil untuk menyanyi, orang tak panggil untuk iklan apa semua, model semua. Tengok tak banyak pula. Mau dibanding Allah. Dulu dapat sebulan 20,000, sekarang 10,000 je buka. Ini yang terjadi. Tapi alhamdulillah lah, fenomena ini sangat baik bagi kita. Tapi kena tengok juga. Pakai tudung tu kerana apa dan fashion itu macam mana. Sebab Islam tidak melarang fashion. Islam tidak melarang segala macam fashion. Dia syarat tutup aurat ni senang saja. Syarat dia melabuhkan, tidak jarang, tidak ketat. Fashion tak kira. Ikutlah macam mana. Ikut macam mana. Ambil selendang untuk lilit semua. Kena longgar lah, tak apalah. Itu fashion. Sekarang fashion dengan tudung, pakai sanggul pula. Sanggul pula, besar ni. Sanggul. Dia tengok ni sarang empati ke sarang apa kan? Sarang perempuan. Tak kisah, janji syarat dia tidak longgar, tidak menjolok mata dari seluruh warna, tidak ketat, tidak nipis, tidak mengapa. Tapi kalau ketat sini tidak boleh. Masih daripada Anas bahawa seorang bertanya kepada Rasulullah, bilakah tibanya hari kiamat? Wahai Rasulullah, dia tanya bila hari kiamat. Beliau menjawab, apakah yang telah kamu persiapkan untuknya? Orang itu menjawab, aku tidak mempersiapkan banyak salat, banyak puasa, sedekah untuk itu, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjawab, kamu bersama siapa yang kamu cintai? Ini orang yang bertanya tentang hari kiamat lah. Kenapa dia tanya hari kiamat? Dia nak buat persediaan sebenarnya. Bila nak kiamat? Kalau kiamat sebulan lagi, dan lagi lah. Kalau kiamat besok tak dan lah, itu maksudnya. Kalau kiamat 2012 2011 ke 2012? Tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni. Kalau kiamat bulan 5 hari tu 2012, mana tak ada lah kita. Tapi tak jadi kiamat dulu ni. Tak jadi kiamat dulu ni. Dia ramal pula. Tak tahu ramalan dia ada lagi, dia kata ada, mungkin hari tu tak jadi, ikut silap technician. Mungkin akan jadi beberapa tahun lagi. Mana apa persiapan kita untuk hari kiamat? Dia kata tak apa, tak ada apa. Sahabat ni kata tak ada apa. Puasa pun tak banyak, sedekah pun tak banyak, solat pun tak banyak, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul dia. Sebab apa cinta? Cinta tu amalan hati. Amalan hati itu lebih utama. Bukanlah bermakna tak salat, tapi tak banyak. Tak banyak salat. Mungkin salat yang utama saja, ataupun tambah sedikit dengan nawafil, dengan qabliyah, ba'diyah. Puasa pun mungkin yang wajib saja, sedekah mungkin yang wajib saja dan sebagainya. Tapi kalau amalan hati itu kuat, baik, bagus, cinta kepada Allah dan Rasul, Rasulullah kata, kamu bersama orang-orang yang kamu cinta. Mana masuk syurga lah. Hadis di atas masih diperkuatkan lagi oleh hadis Abu Musa berikut, dikatakan kepada Nabi, seorang mencintai kamu, kaumnya, apakah kelak ia akan bersama-sama mereka? Rasulullah menjawab, seorang akan bersama orang-orang yang mencintainya. Kita nak mencintai seseorang ini, dia kena melihat orang yang kita cintai. Sebab tu saya kata, kita kalau nak buat sesuatu ini, jangan sesuatu itu sehingga menimbulkan kecintaan kita kepada sesuatu itu.
Kenapa tak boleh? Kerana kita akan bersama dengan orang yang kita cinta nanti di sana. Sebab tu saya kata, kalaulah kita ada kereta, janganlah pelekat benda yang kita rasa tak elok. Kita pelekat sesuatu yang tak elok. Kerana kenapa kita pelekat? Kerana kita suka, kita cinta. Kalau kita cinta kepada itu, maknanya kita akan bersama dengan orang itu nanti. Kalau orang tak suka, dia tak pelekat sampai kat kereta. Dia mungkin setakat tengok macam tu. Kita tak pelekat dalam bilik, tak pelekat. Kita sebut apa? Kalau sekarang ni banyak orang pelekat di kereta, apa dia? Kelab bola sepak kan? Kelab bola sepak, tengok Allah. Kenapa kita pelekat? Alasan saja Ustaz nak bagi lindung daripada matahari panas. Ada benda lain tak? Ada. Ambil benda lain. Tak boleh benda tu. Tak boleh benda tu. Kenapa kita nak pelekat Manchester, Chelsea, kita nak pelekat Real Madrid, kita nak pelekat Barcelona? Kenapa kita nak pelekat dia? Kerana kita bangga. Kita pelekat, oh dia ni penyokong ni. Kita bangga. Bila kita bangga, kita macam kita suka, macam kita cinta. Kita cinta kepada sesuatu kaum, kita akan dibangkitkan bersama kaum itu. Kalau baik tak apalah. Kalaulah baik, tidak mengapa. Tapi kalau itu tak baik, pemain bola sepak ni ada yang baik, ada. Tapi umumnya, masya-Allah, umumnya ada 2-3 orang yang baik, orang Islam ni. Ada seorang saya ingat, nama dia tak ingat dah, Mesir. Dia handal main. Dia main sana di kelab Belanda. Bila dia sumbat gol, dia angkat baju dia tertulis apa, save Gaza macam tu lah. Orang buang dia. Kontroversi. Tak boleh. FIFA tak bagi. FIFA tak bagi. Tidak ada ruang untuk kita. Tidak ada ruang di sana untuk kita. Kita nak sokong, tidak ada ruang. Ada orang-orang Islam yang dalam kelab-kelab di Perancis banyak. Di Belanda ada. Dan orang Islam ada. Tetapi tidak ada ruang untuk kita. Dan tidak ada sebab kita nak sokong mereka. Setakat nak tengok tak apalah. Setakat nak tengok saja. Nak tengok permainan Malaysia ni membosankan kan. Kalau lelaki suka tengok bola ni tahulah. Nak tengok permainan skill tu tidak mengapa. Skill main, cara sepak, stamina-nya tidak mengapa. Tapi jangan sampai kepada kita menyokong fanatik dia. Atau fanatik macam mana? Fanatik ni masya-Allah, kalau saya tengoklah konsert-konsert penyanyi barat ni, saya tengok di Malaysia yang fanatik ni. Tengok penyanyi tu dari jauh, tak pegang tangan lagi, tak dekat lagi, dah menjerit-jerit dah, histeria. Pop jatuh. Histeria itu fanatik, betul-betul fanatik. Kita cinta bermakna. Apabila kita cinta, kita akan dibangkitkan nanti bersama orang yang kita cinta. Itu kalau ada pelekat-pelekat yang tak betul tu, kita cabut pelekat yang lain. Pelekatlah sekarang ni. Dah salat ke? Pelekat. Orang tengok, aku tak salat lagi, dapat pahala. Tutup aurat. Banyak pelekat sekarang itu. Banyak pelekat. Dan banyak kita banyak pilihan. Tapi kita tak ambil benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kita ingat, Rasulullah kata, seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Bersama. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, maka kita bangkitkan dengan mereka. Kalau kita cinta ulama, insya-Allah kita akan bangkitkan dengan ulama. Kalau kita cinta kepada artis, kalau artis itu baik, tak apalah. Kita cinta kepada artis tak beriman, kita akan dibangkitkan bersama artis tak beriman. Hadis ini menunjukkan bahawa mencintai Allah, Rasulnya dan hamba yang saleh merupakan amal-amal yang besar. Mendekatkan diri kepada Allah, meskipun amal-amal itu tidak harus saja dengan salat, puasa dan sedekah yang baik, tak perlu. Jadi amal-amal hati ni kadang-kadang tidak perlu kepada amalan-amalan zahir, tidak perlu. InsyaAllah kita habiskan sikit lagi. Berapa? Hal itu, masih muka surat 113 juga. Hal itu tidak lain bahawa cinta yang murni merupakan salah satu dari perbuatan hati yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Soal hati. Masalah hati.
Dalam pengertian inilah maka para tokoh mengatakan wahibbus salihina walastu minhum. Ini cantik bagi kita lah. Saya cinta orang-orang yang saleh ini, tapi aku bukan daripada golongan mereka. Maksudnya bukan dari golongan, aku tak mampu jadi mereka. Tak termasuk mereka, tak mampu dari sudut ibadah mereka, dari saleh dia, mereka dari sudut ilmu, tak mampu kita. Tapi aku suka. Sebab tu kita kena suka ulama. Ulama ni sebagai menyambung waris Nabi. Kalau kita suka ulama yang baik, kita suka kepada Rasulullah, menyambung. Kalau kita tak suka kepada mereka, bermakna kita tak suka kepada Allah dan Rasul. Kita suka kepada benda lain. Asani an anala bihim syafa'atan. Mudah-mudahan saya mengharap akan mendapatkan daripada mereka ni syafaat. Apa saja. Syafaat ilmu, syafaat apa saja kita akan dapat. Kita mengharaplah, walaupun kita tidak ada ilmu yang banyak, tapi sekurang-kurangnya ada tempiasnya. Ada satu dalam satu contoh yang lain disebut, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tak dicalip minyak wangi, sekurang-kurangnya wangi dia, kita jalan dengan dia, adalah wanginya. Walaupun tak dicalip, mungkin tercalip minyak wanginya. Tapi kalau kita berjalan dengan orang yang mengetuk besi, membuat besi, bau hangitnya kan, walaupun kita tak buat, tapi ada kesannya, ada kesan, kita akan bersama. Walastu minhu, walaupun tidak daripada mereka, tapi berharaplah dapat juga kebaikan daripada mereka. Kebaikan kan, kalau kita pergi dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama ni, kita pergi jadi driver pun tak apalah. Tiba-tiba dijamu dengan jamuan yang sedap, jamu kat ustaz, takkan biar kat driver tak makan tu, panggil sekali driver sekali. Mana kita akan dapat juga kebaikan. Dia jamu ustaz, driver ustaz pun dijamu juga. Itu maksudnya lah, driver ulama pun akan dijamu juga. Ada kebaikan di sana. Kita dapat juga kebaikan. Kebaikan lain akan dapatlah. Dari sudut pahala itu. Akrahu min bida'atil ma'asi. Saya tak suka, saya benci daripada harta-harta maksiat, daripada benda-benda harta maksiat. Bida'ah apa sajalah. Bida'ah ni kalau orang-orang dulu dia meniaga daripada satu tempat ke tempat, letak benda di atas pundak kuda, unta, itu sebagai bida'ah, benda yang ni. Kalau sekarang lori lah, apa saja harta sebagai bida'ah. Tak suka. Wa in kunna sawa'an fil bida'ati. Sebenarnya aku sendiri sama dengannya dalam perniagaan. Maknanya tidak suka kepada benda-benda yang tak elok walaupun sama berniaga. Cinta kepada Allah dan benci kerana Allah merupakan kesempurnaan iman, sebab kedua-duanya merupakan perbuatan hati. Dan sebuah hadis disebut, dalam sebuah hadis disebut, barang siapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah dan menolak kerana Allah, maka sempurnalah imannya. Iman ini adalah amalan hati. Cinta kerana Allah tidak ada sangkut paut dengan apa sahaja. Tidak ada sangkut paut dengan pertalian darah, tidak ada sangkut paut dengan keturunan, tidak ada sangkut paut dengan suku. Mungkin ini bukan suku kita ni Banjar, kita Jawa contohlah. Kita Kadazan, ini suku Bajau. Kerana Allah, ada kebaikan tak pada diri dia, kita cinta, itu kerana Allah. Ada keburukan tak pada dia, kita benci kerana Allah, bukan kerana yang lain. Sebab tu Islam ni universal. Islam ni, kita nak sebut penyatuan dengan kerana kaum, semua penjajah. Penjajah ni senang saja. Apabila mereka nak lemahkan kita, ni satu strategi.
di mereka nak lemahkan kita ini, dia buat sekatan kepada benda yang ada. Benda yang ada, bukan mereka cipta, benda yang ada. Okey, sekatan, okey, dulu kamu berjaya ni, mungkin satu tempat tu berjaya. Sekarang ini kamu kena tuntut balik tempat ini sehingga berpisah daripada tempat ini. Itu maksudnya. Wujudkan negara-negara kecil. Saya pernah jumpa seorang di Penang. Saya tanya dia, sembang dia, daripada mana? Kata Hadramaut, dia kata Yaman lah. Dia kata ya, daripada Yaman. Bukan dia kata daripada Hadramaut. Dia kata bukan daripada Yaman, tapi daripada Hadramaut. Saya tanya dia, kenapa kamu tak mengaku kamu orang Yaman? Sebab Hadramaut tu dia duduk dalam Yaman. Hadramaut duduk dalam Yaman. Macam tanya kamu orang mana? Orang Perak. Orang Malaysia ke? Bukan, saya orang Perak. Jadi pelik lah kan. Saya tanya dia, kenapa kamu tak mengaku kamu orang Yaman? Kata, sebenarnya orang Hadramaut ni tak mengaku orang Yaman. Kerana Hadramaut ni dia punya satu tamadun. Sebelum Yaman ada tamadun, Hadramaut ni telah ada satu tamadun dan dia mempunyai satu negara. Maksudnya dia ada nak berpisah. Kalau negara itu bukan Islam, tidak mengaku. Macam Aceh sama juga. Kamu orang mana? Orang Aceh. Orang Indonesia? Bukan. Orang Indonesia, orang Aceh. Macam tu juga. Tapi kalau kebaikan berpisah itu lebih baik daripada bersama, tidak mengaku. Ada tuntutan kepada syariat Islam. Sebab tu orang Aceh dia tak mengaku orang Indonesia. Tak mengaku orang Indonesia. Walaupun dia pergi ke mana, dia pakai pasport Indonesia, nampak Indonesia. Kamu orang mana? Orang Aceh. Dia tak sebut orang Indonesia. Saya pergi sekolah di Terengganu. Banyak pelajar-pelajar luar negara, dia ada file. Tengok file Indonesia, tengok file Brunei, tengok file Kemboja, tengok file Singapura, tengok file Aceh. Beza rupanya dia buat file. File yang Aceh ni beza dengan file yang Indonesia. Betulnya masuk sekali yang Indonesia, tapi dia orang Allah alam siapa suruh dia orang buat macam tu. Tapi dia orang rasa lah, orang Terengganu tu rasa, pengurusan sekolah itu rasa Aceh ni tak sama dengan Indonesia. Dari sudut yang pertama, sebab kerajaan Aceh tu lebih ada daripada kerajaan Indonesia, dan mereka tuntut supaya dilaksanakan hukum Islam secara total. Kerana apabila ada di Indonesia tak boleh dilaksanakan secara total. Walaupun bagaimanapun, kalau kita lihat sekarang ni, walaupun ada di Aceh mungkin sedikit, walaupun telah ada otonomi untuk melaksanakan hukum di Aceh, tapi masih sampai sekarang tidak mampu lagi. Kenapa? Faktor yang paling utama sekali untuk melaksanakan syariat ini, pengalaman pada kita di sini. Untuk melaksanakan syariat ini, kadang-kadang kita rasa, kita kena kuasai pemerintahan. Kena kuasai pemerintahan, kita nak buat 100%. Kita nak buat 100% hukum Islam. Siapa yang nak buat? Pemerintah yang nak buat. Siapa yang nak menerima? Rakyat. Yang nak menerima hukum Islam ni rakyat. Kalau rakyat tak bersedia untuk menerima hukum, tidak jalan. Tak jalan. Mereka tentang balik. Mereka akan turun ke jalan-jalan tentang hukum Islam, tentang Islam. Siapa dia? Orang Islam. Nama Muhammad, nama Abdullah, nama semua Islam. Dia kena ada dua selari. Sebab tu kelas-kelas kita ini, kelas-kelas kita untuk memberi tarbiyah, pendidikan pada kesedaran Islam. Kalau semua kesedaran Islam itu dapat kita beri, dapat kita pantau betul-betul, lepas betul-betul, maka dengan sendirinya tak perlu kepada, bukan tak perlu maksudnya, dengan sendirinya akan tertegak negara Islam. Sebab semua orang kena buat Islam ni. Ini kena buat Islam, ini kena buat Islam. Macam orang semayang. Contohlah semayang. Kalau orang tak semayang, confirm plus tak buat surau. Confirm tak buat surau. Kenapa mereka buat surau? Kerana ada orang semayang dan orang mendesak supaya dibuat surau. Cuba tidak ada orang semayang, ada tak keperluan buat surau? Buat taman, tak payah buat surau. Kalau yang kita kena buatlah surau. Buat apa buat surau? Sekejap lagi jadi sarang menaik hidadah pula. Betul juga kan? Jadi tidak ada keperluan di sana. Kenapa kita perlu sejalan? Kita nak rebut kekuasaan dalam masa yang sama. Bawah yang paling penting sekali. Ini yang paling penting.
Kalau kita tak tarbiyah anak-anak muda, tak tarbiyah orang-orang dewasa untuk keperluan berhukum Islam, kalau kita dapat yang ini, belum tentu kita boleh tegakkan hukum. Sebab orang-orang ini akan menang. Ini yang berlaku di Aceh. Ini yang berlaku. Sebab orang yang dulu nak buatkan GAM, yang nak buatkan hukum Islam, mereka telah memerintah sekarang ini. Gubernur sebelum ini, dia menentang hukum Islam. Jadi siapa nak buat hukum Islam? Siapa yang nak buat? Walaupun sekarang ni ada polis syariat disebut, polis syariat. Polis syariat ni macam polis tanya lesen mana, tu pakai helmet. Polis syariat, mana tudung, macam tu. Awak pakai seluar ketat, awak itu tanya balik, kena saman. Kenapa? Pakai seluar ketat. Ada. Polis syariat ada. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kita lihatlah kalau di Aceh itu, sebab apa mereka telah dididik oleh Indonesia ni lama dah. Dengan saluran TV Indonesia sama, seluruh Indonesia sama, saluran TV semua telah dididik. Pendidikan itu telah meresap ke dalam orang Aceh sehingga identiti Aceh itu telah hilang. Kenapa kita kata identiti Aceh itu telah hilang? Identiti Aceh itu dia lebih identik dengan Islam sebenarnya. Identik dengan Islam. Apa sajalah. Apa saja. Apabila hilang mana hilanglah Islamnya. Islam hilang. Apabila hilang Islam, mereka ambil benda-benda lain. Ini yang berlaku. Usaha demi usaha, tapi ada peningkatan sekarang ni lah. Ada peningkatan sedikit demi sedikit dan lebih kepada penterbihan bawah-bawah ni dan kepada hukum-hukum yang baru ni, sebab di samping masyarakat menolak, hak asasi manusia juga menolak. Apabila mak-mak pang ni pakai rambut yang macam-macam ditangkap oleh polis syariat ini, cukur semua, jadi hak asasi manusia semua, seluruh Indonesia, seluruh dunia bangkit. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh, itu telah menyalahi hak asasi manusia. Bawa macam ni. Dalam usaha nak menterbiah, nak membentuk anak-anak muda ni, tiba-tiba ada orang yang mengatakan begitu. Mana kita banyak tentangan. Kenapa? Kerana tidak ada kesadaran daripada bawah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan pula sebuah hadis, tali iman yang paling kukuh mendukung kerana Allah, memusuhi kerana Allah, mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah. Oleh itu sangat menghairankan adanya sebahagian pemeluk agama pada umumnya dan para pendakwah khususnya yang sangat menekankan amal yang dan tingkah laku yang berkaitan dengan hal-hal zahiriah daripada batiniah. Adalah kita tak kata itu tidak perlu, tetapi mana yang perlu dulu. Kita nak kata, semayang takbir ni kena macam ni, kena macam ni, kena letak atas dada. Hang tak letak, aku putus hubungan. Macam tu. Hubungan itu wajib. Meletakkan di sini itu satu. Kita tak kata, tapi satu pilihan. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat. Setengah orang sangat betul-betul menekankan tentang ini, tentang nak pakai pakaian ni kena antara buku lali dengan lutut. Mesti dekat tu. Tak boleh bawah ni. Pakai bawah ni tak masuk geng kita. Tak masuk geng kita. Mana tak suka dengan kawan tu. Manakala memakai pakaian itu satu pilihan. Dan apa yang Rasulullah sebut, tidak memakai pakaian lebih daripada buku lali ini sebab dia ada kesombongan. Dulu ni kalau pakaian panjang sikit akan ada kesombongan. Itu trend dulu. Trend sekarang tak ada dah. Trend sekarang ni kalau pakai panjang sedikit lagi senang, lagi seronok. Bandaran ni tak payah nak sapu banyak kan. Dia dah sapu dah. Kalau kita ni macam Pok Ye dululah, semua pakai panjang, besar lagi bawah ni. Kalau kita jalan, jadi sampah tu ke tepi semua. Kita jalan, sampah ke tepi semua. Mana menderang pun sapu ke tepi je. Lagi senang. Tidak ada kesombongan. Dan tidak ada kesombongan sekarang ni pakai panjang ke pakai pendek ke. Tidak ada kesombongan. Mana ada kaitan di situ. Tetapi kalau Rasulullah sebut tak boleh pakai panjang, tak bolehlah pakai panjang lelaki ni. Pakai di atas buku lagi. Tidak seharusnya dan tidak sepatutnya kita nak bertekak betul-betul antara lutut dan buku lali, tengah-tengah ni seluar.
Kalaulah kita kerja pejabat sekarang pakai seluar panjang tu, apa jadilah? Apa jadilah kalau kita pergi pejabat? Kita nak ikut sunnah. Kita katalah sunnah itu saja. Itu saja. Sampai bos kata, ni kamu ni buang tabiat ke apa ni? Pakai seluar tak cukup kan, aku bagi duit balik. Bagi duit lebih. Pakai setakat. Kita pakai bawah pada lutut sedikit. Kita nak bercakap. Bukan keutamaan ada di situ. Bukan keutamaan ada di situ. Dan itu yang disuruh oleh Rasulullah lebih sedikit daripada perempuan. Sama dengan perempuan lah. Perempuan ni. Kalau perempuan pakai niqab kan. Sekarang ni terjadi di barat. Permusuhan mereka kepada Islam itu kurang sedikit. Tetapi permusuhan mereka kepada niqab itu lebih, menyebabkan mereka musuh kepada Islam. Itu maksudnya. Apabila mereka musuh kepada niqab yang khusus, mereka musuh kepada Islam yang umum. Dia tengok orang niqab ni, orang pakai cadar, orang pakai cadar. Tengok orang pakai cadar ni, Islam teruk, Islam teroris. Ini menyebabkan orang teroris. Orang nak bom ni, orang tu kena tutup ni baru tak nampak. Nampak. Dan setengah orang mempertahankan itu, bukan tidak boleh. Dalam zaman fitnah memang kena tutup. Tapi kalau tidak ada zaman fitnah, tidak ada keperluan dan kerugian yang lebih banyak daripada keperluan, tak payah buat yang itu. Perempuan nak salat ni, kalaupun pakai niqab, dia kena buka niqab je. Apa yang wajib pada dia? Hanya nampak ini dan ini. Hanya nampak ini. Dan kalaulah diberi rukhsah, diberi boleh buka ini, dan kita tutup menyebabkan jadi fitnah lebih besar kepada Islam, mana buka itu lebih baik. Itu maksudnya. Bukan tutup itu lebih baik. Dan ini yang terjadi. Terutama kalau kita lihat negara Belanda sekarang ini telah mengharamkan, New Zealand mengharamkan, kerana mereka katakan penyebab pada teroris, dan banyak negara-negara lain lah. Lebih mempertahankan bentuk zahir lebih penting. Seperti memendekkan pakaian, menipiskan kumis. Kumis ni sisai lah. Nipiskan. Kita potong sedikit, kita nipiskan. Biarkan janggut. Mana kalau kita tengok, ni bukan geng kita ni, tengok licin semua je. Tapi dalam keadaan tertentu, macam sebelum revolusi Mesir. Sebelum revolusi Mesir, ikhwan muslimin ni tidak ada yang berjanggut. Mereka bukan tak tahu. Orang Salafi paling marah kepada orang ikhwan ni kerana mereka tidak mengikut sunnah. Mereka kata, janggut itu memanjangkan janggut, memanjangkan dengan kita repair lah, bukan panjang serabai, bukan. Menipiskan ni itu satu sunnah. Tetapi mana lebih keuntungan pada masa itu? Orang-orang ikhwan ni, mereka ini duduk dalam pejabat, duduk dalam negara kaki tangan kerajaan, duduk. Mereka ini dipantau 24 jam, dipantau pergerakan mereka. Kalau ada janggut, confirm dah. Kalau ada janggut, confirm dah. Dan mereka ni boleh dilihat sebenarnya daripada tingkah laku, daripada akhlak. Tetapi penampilan itu mereka akan lihat juga. Mereka buang penampilan tersebut. Biarlah tak ada janggut, biarlah tak ada semua, tak nampak daripada saya, tapi mereka masih ada kekuatan dari sudut amalan. Mereka ada kekuatan kesedaran dari Islam. Itu lebih penting daripada apa mungkin dari setengah juga apa yang disebut oleh orang-orang Salafi, Salafi di Mesir ini. Bentuk hijab bagi wanita juga disebut. Bilangan anak tangga mimbar, ini lagi satu. Mimbar ini, anak tangga mimbar Rasulullah ada 3 1, 1, 2, 3. Dalam konteks masjid mungkin kecil. Cuba masjid besar. Masjid mungkin macam Masjid Nabawi besar. Buat anak tangga 3. Kalau anak tangga 3 mana tinggi ni je mimbar. Tak bolehlah buat anak tangga daripada sini satu ke sana satu, tak boleh. Macam mana imam nak naik kan? Bermakna itu tidak penting. Yang penting apabila jamaah boleh nampak semua, boleh fokus, itu lebih penting daripada bilangan. Cara meletakkan kedua tangan ataupun kedua tapak kaki pada waktu salat. Saya mengamati dan saya sangat sesalkan bahawa kebanyakan orang yang terlalu mempersoalkan masalah-masalah zahiriah, dan sejenis itu tidak saya katakan seluruhnya, seringkali mengabaikan masalah-masalah yang lebih penting.
yang terdampak lebih jauh. Seperti berbakti kepada dua orang tua. Sanggup putus hubungan dengan orang tua. Kerana orang tua ni mungkin dia tak simpan janggut sebagai contohlah. Menyambung hubungan silaturahim, sanggup putus kerana berbeza seperti yang saya katakan tadi. Tidak menepati amanah, memelihara hak-hak orang lain, menekuni pekerjaan, tak tekun pada pekerjaan kerana ada kesibukan-kesibukan yang lain. Memberikan hak pada masing-masing orang, kasih sayang terhadap makhluk Allah, kasih sayang seperti disebut tadi khusus kepada yang lemah, menjaga diri daripada yang diyakini. Ini semua yang wajib ni, yang wajib. Kita lebih kepada yang sampingan tadi yang disebut di atas, kita telah tinggalkan yang wajib tadi. Tinggalkan yang wajib. Menjaga diri dari yang diyakini akan haramnya dan sampai dengan hal-hal sejenisnya yang telah dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Misalnya pada ayat permulaan surah Al-Anfal. Ini disebut oleh pengarang ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, saya tertarik dengan uraian Dr. Hasan Hadhud, dia kata, di Amerika, bahawa ia berasa heran melihat sebahagian saudara kita, orang-orang Islam di sana, yang bersemangat dan sangat ketat terhadap diri dan orang lain. Mereka amat selektif amat pilihlah, memilih satu persatu terhadap daging halal. Bagus kita daging halal. Di sini Malaysia juga terjadi. Apakah haiwan yang disembelih kita telah benar-benar sesuai dengan syariat? Nak betul-betul yakin itu bagus. Betul qat'i. Mereka sangat hati-hati dan menggunakan makanan yang seperti itu sungguhnya bersungguh-sungguh mengadakan penelitian tentang kemungkinan makanan yang mengandungi daging babi ataupun minyaknya, meskipun hasilnya hanya didapatkan 1% ataupun 1/1000. Ini ada sedikit saja. Adalah maksudnya. Ada. Memang itu disuruh kita. Tetapi dia kata, pada waktu yang sama mereka tidak peduli kalau telah berkali-kali memakan daging saudaranya. Namanya amalan hati lah tu. Tadi amalan apa? Tadi amalan zahir. Walaupun kita buat kajian, didapati ada 1/1000. Ada setengah ulama kalaulah dia telah sebati semua dia tak kira. Tapi kalau ada kita boleh elak, kita elak. Kita elak. Tetapi dalam masa yang sama, dia kata dalam masa yang sama kita telah makan daging bangkai saudara kita. Kita sana nak jaga betul-betul, tapi di sini kita makan ya. Macam mana nak makan? Menghibah, dia kata. Hibah saudaranya. Menghibah saudaranya dalam keadaan bangkai. Bahkan mereka memasang jaring keraguan. Menghibah ni mengatalah. Duk kata saudara kita, duk mengumpat saudara kita, duk menggosip saudara kita, dengan secara tak langsung telah memakan daging saudara kita. Makan daging bangkai. Memasang keraguan, mengada-ngada tuduhan, fitnah sana fitnah sini terhadap orang lain, mempercayai gosip. Ini bahaya juga ni. Bukan mengadakan gosip, mempercayai gosip. Kita hidup penuh dengan gosip sekarang ni kan. Gosip. Kalau kita tengok berita, kalau masalah artis ni gosip je. Masalah panas, semua nak tengok. Masalah panas. Mempercayai gosip ni. Surat khabar sekarang ni apa yang tak ada gosip? Artis. Kita rasa artis sama banyak gosip. Benda-benda yang baru dalam politik ni. Dalam politik kita tak sebutlah secara khusus dalam politik. Gosip saja. Mempercayai gosip dan isu. Mempercayai gosip. Kita kena teliti lah. Kalau kita baca berita ini, kita tengok berita ni, kita tengok juga berita lain. Kita boleh compare. Kita tengok macam mana. Sebab Allah bagi akal kita, Allah bagi ilmu kita. Tak boleh tengok saja TV. Tuduh. Kita tak tengok daripada sudut pandang yang lain. Mempercayai gosip banyak isu. Kemudian menyebar luaskan kalau mereka sendiri bukan pembuat. Lepas tu kita sebar pula. Sebar. Dalam apa keadaan ia seolah-olah kita telah memakan daging saudara kita. Jadi itu sedikitlah mengutamakan amalan-amalan batin daripada amalan zahir. Dan ini sangat realiti dalam kehidupan kita.
semua bab-bab, semua tajuk-tajuk yang kita bincang ni realiti dalam kehidupan kita untuk memberi apa semua perbincangan untuk memberi nilai tambah kepada amalan batin kita. Semoga insya-Allah kita dapat memberi kekuatan ataupun kita dapat membezakan mana amalan batin, mana amalan zahir, dan kita lebihkan, kita utamakan amalan batin kita. Semoga dari apa yang kita dengar ini memberi sedikit kekuatan kepada kita untuk kita menambahlah koleksi-koleksi ilmu kita dan untuk kita memperkuat lagi amalan-amalan batin kita dan kita memperkukuhkan lagi apa-apa yang kita telah laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala salah dan silap dan kerana sesuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan aku qauli hadza sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.